Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat berkumpul bertemu lagi dalam siri yang kedua, iaitu pengajian kitab Bahrul Madhi, iaitu kita buka pada jilid yang ketujuh, bab munakahat ataupun ahwal syakhsiyah, cerita tentang hadis-hadis yang membahaskan tentang perkahwinan, pernikahan, fadilat perkahwinan, fadilat dan macam-macam lagi, yang mana kalau kita lihat perkara ini kita nak belajar tentang hadis, kita nak faham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sebalik kita memahami dan kita mengeluarkan mutiara-mutiara kata daripada kalam Rasulullah, begitu juga untuk kita amalkan insya-Allah bersama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bincangkan sebanyak dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ini, iaitu yang pertama kita bincangkan hadis mengenai perkahwinan itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah dan sunnah para nabi. Maksudnya satu tuntutan yang sangat dituntut. Pasal apa? Kerana apa? Itu amalan para nabi dan rasul. Tak boleh kita membencinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesiapa yang membenci perkahwinan bermakna dia membenci sunnahku. Ya. Maka jangan kita benci. Tetapi kita akan bincangkan sebentar lagi tentang hadis-hadis tentang larangan daripada tidak mahu berkahwin, sengaja tidak mahu berkahwin atas sebab yang tak sepatutnya. Tapi adakah di sini wajib berkahwin? Bagaimana pula orang yang tidak berzina? Dia tak ada rasa nak kahwin. Tak kahwin pun tak apa. Kalau tak kahwin pun tak ada sampai tahap dia nak berzina ataupun duduk berkhaluat dengan perempuan, ataupun tanpa perkahwinan menyebabkan dia hendak beronani. Tidak. Jadi apakah hukumnya orang macam ni? Adakah dia wajib berkahwin? Kalau tak berkahwin berdosa. Nanti insya-Allah kita akan bincang sebentar lagi. Kita akan masuk hadis yang ketiga, tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang ke-19, yang mana disebutkan dalam hadis yang mana? Baik, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tabattul. Hadithun hasanun gharib. Yang mana disebutkan riwayat daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami daripada meninggalkan perkahwinan. Ya. Jadi disebutkan dalam hal ini tentang Nabi melarang kita untuk melawan fitrah kita. Dia kata tabatul. Tabatul ni macam jadi seperti padri-padri Roman Katolik lah. Yang mana sehinggakan dia ni tidak mahu berkahwin atas sebab kesucian padri dan sebagainya. Sedangkan itu tidak pernah diajar oleh agama Kristian sama sekali, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya, sebentar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Maaf ada emergency sikit ya. Baik. Jadi Nabi SAW melarang seseorang yang sengaja, pasal apa dia tak nak berkahwin. Atas dasar dia kata kalau berkahwin tak boleh beribadat.
Nabi SAW, Nabi itu berkahwin, adakah Nabi itu tidak beribadat? Tidak. Bahkan perkahwinan itu merupakan satu ibadah. Berkahwin itu merupakan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata tuntutan yang Allah letakkan pada fitrah manusia itu sendiri, tuan-tuan. Yang mana kita perlu letakkan ia sebagai satu neraca kehidupan kita untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah aku ataupun mengabdikan diri pada aku, iaitu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hidup kat dunia ni di bawah pengabdian Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud di bawah pengabdian Allah, kita di bawah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana syariat Allah kita ketahui inilah jalan Allah, inilah agama Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran kata begini, Sunnah kata begini. Al-Quran menyebutkan bahawa berpasang-pasangan, khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan kamu berpasangan. Maksudnya fitrah kita ni nak berpasangan. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dijadikan antara hubungan kedua-duanya itu mawaddah, ya, cinta dan kasih sayang, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini apabila kita lihat dalam urusan kita menjalani kehidupan kita, mestilah kita melalui bawah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita melalui syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tahu apa yang Allah hendak, apa yang Nabi hendak, itulah agama. Itulah bila kita melalui apa yang Allah hendak, apa yang Nabi SAW hendak, maksudnya kita mengabdikan diri pada Allah. Maksud mengabdikan diri pada Allah, kita tunduk pada Allah. Kita tunduk pada hukum Allah, kita tunduk kepada syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita cerita tentang perkahwinan ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dia sebagai fitrah. Kita nak cari pasangan kita. Lelaki cari perempuan, perempuan cari lelaki, bukan lelaki cari lelaki. Kalau lelaki cari lelaki seperti LGBT ataupun kaum Lut, itu satu benda yang keterlaluan, berlawanan dengan fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW melarang kita untuk melakukan perkara yang berlanggar dengan fitrah itu sendiri. Ya tuan-tuan, saya minta izin kejap, bagi saya 1-2 minit, ada urusan sedikit dekat luar sekejap. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf, ada urusan anak tadi, dia paksa saya ada kerisauan sedikit. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf. Baik, jadi itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada putus hubungan dengan perempuan, maksudnya nak melawan fitrah. Seperti berlaku dekat negara-negara barat, ya. Apabila kita dapati bahawa padri-padri Roman Katolik ini mereka tidak berkahwin, ya, apa jadi? Banyak berlaku skandal dengan sisters, ya, seks dengan kanak-kanak, ya, dan macam-macam lagi perkara yang telah berlaku. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita lihat dalam urusan kehidupan ini, mestilah kita melalui fitrah itu sendiri. Tak boleh kita melawan fitrah. Baik, ada dibahaskan yang mana kalau kita lihat
Ya. Nah, dalam Al-Quran firman Allah menyatakan walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan. Wah, nampak. Yang mana disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman sesungguhnya kami mengurniakan, kami mengutuskan para rasul di kalangan kamu sebelum kamu. Ya, dan kami jadikan mereka berpasang-pasangan dan ada zuriat. Nampak tak? Bukan Nabi SAW saja berkahwin, malah para nabi terdahulu mereka berkahwin. Allah sebut waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan. Nampak? Tapi orang Kristian kata, yalah, nabi kami Nabi Isa tidak berkahwin. Dia kata macam tu. Ya. Dia kata sebab itulah bila Nabi Isa berkahwin, kata padri pun tak boleh berkahwin. Kenapa? Mereka pun orang yang suci tak boleh berkahwin, kena tahan nafsu dan seumpamanya. Baik, dalam Bible ataupun dalam riwayat Injil ke apa, memang mengatakan Nabi Isa tak berkahwin. Tapi bukan bermakna Nabi Isa tak berkahwin. Ya, maksudnya dia tak sebut Nabi Isa tak berkahwin, bukan bermakna tak pernah berkahwin. Mungkin berkahwin. Dan tidak ada nas yang jelas disebut sama ada dalam Bible ataupun mahu daripada hadis Nabi SAW ataupun daripada Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa tak pernah kahwin. Nah, ini antara ulama Azhar yang dia menolaklah dakwaan-dakwaan Kristian mengatakan Nabi Isa tak pernah kahwin, maka padri tak boleh kahwin. Ya, jadi ini satu sangkaan, ya, mungkin betul, ya. Tetapi dari segi sudut adakah betul Nabi Isa kahwin atau tidak, ataupun tidak pernah berkahwin, memerlukan bukti yang kukuh. Mungkin bila kita minta bukti, tak ada bukti, tak ada riwayat. Mereka tak ada riwayat hadis yang sanad bersambung seperti kita Islam, ya. Al-isnad minad din, kata Ibn Mubarak. Kalau tak ada isnad, iaitu isnad sebahagian daripada agama. Kalau tak ada isnad, maka manusia akan berkata mengikut suka hati, tuan-tuan. Ya. Dan tak ada riwayat pun mengata Nabi Isa tak pernah kahwin, tak ada. Walaupun tak ada riwayat mengatakan Nabi Isa berkahwin, tapi tak ada juga yang menceritakan, memastikan bahawa Nabi Isa tak pernah berkahwin. Tapi kalau ikut ayat Al-Quran, firman Allah sesungguhnya Allah mengutuskan para Nabi dan Rasul, mereka ada pasangan-pasangan dan mereka ada zuriat. Walaupun Nabi SAW insan yang mulia, para Nabi SAW mulia, terbaik di sisi manusia, yang terpilih, the chosen one, tuan-tuan. Tapi fitrah tak pernah ditolak, tuan-tuan. Bukan seperti golongan yang mengatakan bahawa berpegang pada agama Safawi, tapi sebenarnya bukan itu yang dibawa oleh ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk hadis yang ke-20. Hadis ke-20 daripada An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman bin Mad'un at-tabattula walau adhina lahu lakhtasayna. Hadithun hasanun sahih. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu katanya, telah menjawab ataupun telah menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atas Uthman bin Mad'un akan meninggalkan kahwin, dan jikalau diizinkan baginya nescaya berkasi kami. Hasanun sahih. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan bahawa Nabi mengkritik Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan Uthman bin Affan, Uthman bin Mad'un, yang mana dia ni kaki ibadah, sehingga kan dia tidak mahu berkahwin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menentang, Nabi mengkritik dia, tak boleh macam tu. Ya, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya aku yang lebih kuat beribadah, aku yang lebih bertakwa berbanding kamu, tetapi aku berkahwin, tetapi aku tidur tidaklah sepanjang malam. Bak kata orang tu beribadah saja. Ada waktu Nabi tidur dan ada juga waktu Nabi SAW berjaga untuk bermalam. Ada sahabat Nabi SAW, dia tumpukan pada ibadah 10 malam tak ada ibadah, siang pun tak tidur. Ya, mana boleh macam tu. Manusia perlu rehat, kita boleh, bukannya malaikat. Malaikat lainlah cerita, betul tak? Robot lainlah cerita. Baik, dalam hal ini juga Nabi SAW mencerca para sahabat yang berpuasa hari-hari tidak mau berbuka. Nabi kata, aku berbuka dan aku berpuasa. Maksudnya ada hari aku berbuka dan ada hari yang aku berbuka puasa.
Maka Nabi SAW mengkritik perbuatan itu, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa jikalau diizinkan untuk kami meninggalkan ibadah, maka nescaya kami akan mengkasihkan diri kami, memandulkan diri kami. Maksudnya ini nak cerita perbuatan ni haram, maksudnya perbuatan mengkasih, memandulkan diri dia. Tak silap saya, kalau tak silap, yang mana pendeta-pendeta Buddha tu mereka mengkasihkan, memandulkan dia. Ya, maksudnya dia memati pucuk kan, maksudnya dia ni tak boleh mengadakan hubungan seks bila dah jadi kata pendeta. Wallahualam, kalau salah betulkan saya dengar kalau salah betulkan saya, kalau salah saya minta maaf. Ya, ada sebagai pendeta-pendeta non muslim dia mengkasihkan, tak, dia memandulkan, maksudnya mati pucuk. Tapi tuan-tuan, bila kita mengkasihkan diri kita ni, maksudnya ialah kalau alat kelamin tu memang dah tak boleh bangun lagi dah, betul tak? Tapi dari segi sudut negatifnya apa, nafsu hilang tak? Nafsu tak boleh hilang, nafsu tetap ada, tuan-tuan. Ya, nafsu tetap ada. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i diharamkan kita mengkasih kucing. Yang dibolehkan kita mengkasih binatang-binatang yang boleh dimakan. Contoh, kita nak mengkasihkan binatang ternak seperti ayam, seperti kambing, lembu, untuk tujuan untuk menggemukkan dia, untuk memperbanyakkan daging. Kan kita korbankan lebih bagus kalau yang daging banyak apa semua. Itu boleh kalau kita nak mengkasihkan dia. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, kucing, arnab tak boleh untuk dikasihkan. Untuk binatang ternak lah yang tidak boleh dimakan. Pasal apa? Kesian. Mereka pun ada nafsu juga, betul tak? Ya. Itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun khilaf, ulama contemporary pun ada mengeluarkan fatwa boleh mengkasihkan kucing atas dasar sebab kesihatan, atas sebab nanti banyak sangat tak ada siapa nak jaga. Dan ala kulli hal boleh rujuk pada fatwa-fatwa moden untuk menceritakan tentang perkara inilah, hukum yang baru wujud pada zaman sekarang ini. Ya. Baik. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dikata kalau boleh kami nak memandulkan diri kami buat, ya, tapi tak boleh buat. Sebab apa? Mereka akur. Ini bukan cara jalan Islam. Ya, maksudnya adakah para sahabat ni membenci perkahwinan? Tidak. Dalam hadis ni menunjukkan bahawa para sahabat ni memang suka sangat ibadah, tekun beribadah, sehingga kan kalau boleh tak nak kahwin. Tapi memandangkan mereka ditegur oleh Nabi SAW, mereka berkahwin, mereka terpaksa akur. Ya, ada sahabat Nabi SAW sampai nak pergi tengah panas untuk membayar nazar kerana disangka keibadah. Maka Nabi SAW tegur, jangan. Nak bernazar, teruskan puasa, teruskan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ibadah yang menjauhkan kita pada Allah Subhanahu wa taala, tak betul. Tak boleh sama sekali. Benda ini perkara yang tak boleh dilakukan, tak sesuai dengan manusia. Sedangkan Nabi SAW tidak melakukan seperti itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hal ini bab kata hukum hakam, ya, boleh tak kalau kita nak meninggalkan perkahwinan? Adakah hadis ini menunjukkan bahawa kalau kita sengaja tak nak kahwin? Macam ada orang kata, ustaz, makcik saya tu umur dah 60 lebih tak kahwin dah, adakah dia berdosa? Tak juga. Ya, pakcik saya ada adik bapa saya tu umur dah berapa dah, umur 50-an tak kahwin-kahwin, so kahwin tak kahwin, lala tak nak kahwin, adakah dia hidup dalam berdosa? Kan tak ada. Ya, hukum perkahwinan ni ada tingkatan dia. Tak semua hukumnya. Dan hukum asal perkahwinan adalah sunat, dia bukan wajib. So bila tak wajib, dia boleh ditinggalkan, tapi tengok kepada keadaan. Ya. Sebab tu kata ulama, seseorang itu wajib berkahwin kalau dia ada sikap benci pada perkahwinan. Ya. Kalau dengan sebab dia tak kahwin tu dia benci pada perkahwinan, dia kena kahwin. Nampak tak? Kalau kahwin itu boleh memupuk rasa seronok dan rasa sedap apabila dia berkahwin itu sendiri. Nampak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kata ya, disebutkan ya. Baik. Masalah
disebutkan dalam kitab Bahrul Mazi. Meninggalkan berkahwin itu harus bagi siapa? Maksudnya kalau tak wajib, boleh tak kalau nak tinggalkan perkahwinan? Boleh tak? Ya. Baik kata Syekh Al-Marbawi rahimahullahu ta'ala, dia kata meninggalkan berkahwin itu harus bagi siapa? Siapa yang boleh meninggalkan perkahwinan itu? Baik dia nukilkan kata-kata Imam Nawawi dan terjemahkan dalam bahasa Melayu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bermula hadis di dalam masalah 35 itu, iaitu permasalahan sebelum ini, dia kata adalah ia di sisi ashab, iaitu di sisi para ulama, ya, para ulama kita, iaitu para ulama mazhab Syafi'i, ditanggungkan tegah itu atas orang yang ingin dirikannya kepada nikah dan didapatkan belanjanya. Maksudnya hadis ni bermaksud yang ditegah untuk meninggalkan perkahwinan bagi orang yang ada keinginan. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Nafsu ada, tengok perempuan, oh seronoknya. Tengok lelaki, woi kalau dapat jadi suami aku kan bagus. Keinginan tu ada, ya. Dan ada didapatkan belanjanya. Maksudnya keinginan ada, nafsu ada, ya. Dan tambahan pula ada belanja. Maka di sini tegah yang dimaksudkan. Maksudnya keinginan ada, tapi belanja ada, tapi tak nak kahwin. Pasal apa? Nak beribadat punya pasal. Ya. Dan keinginan ada, belanja ada, tapi tak nak kahwin. Pasal apa? Kedekut. Nanti kalau aku kahwin, nanti nak kena bagi duit kat dia pula. Payah baik aku belanja seorang. Itu. Ya. Tapi orang macam ni tuan-tuan, kata para ulama, dia ada keinginan, ya, belanja ada nak kahwin, tapi dia tak nak. Ya, dia tolak. Konon nak beribadah, tapi malam-malam tengok buat benda lain. Kalau tepi jalan tengok perempuan semacam, itu yang tak boleh. Sekurang-kurangnya kalau yang dah berkahwin, tengok perempuan, isteri ada. Kalau tengok lelaki yang apa tu, suami ada tuan-tuan. Nampak tak? Begitu juga zaman sekarang ni, dia kata konon tak nak kahwin. Lala balik rumah, wal iyadzubillah, minta jauh-jauh sangat. Dia buat apa? Balik dia layan video-video porno. Wallahu akbar ini. Ya. Orang macam ni haram meninggalkan perkahwinan. Bahkan orang macam ni dia diwajibkan berkahwin, kalau tidak akan menjadi satu perbuatan yang berbeza, satu yang kata orang satu benda yang haram berlaku ke atasnya. Contohlah tak kahwin, hati nak kahwin, duit ada tapi tak kahwin. Apa dia buat? Tengok video porno. Lepas tengok video porno buat apa? Ya, kita tak nafikanlah benda yang berlaku pada lelaki dan perempuannya juga. Ya, dia buat apa? Dia beronani. Kata bahasa al-istimna' bil yad atau al-a'mal as-sirriyah. Nampak? Dia maksud dia beronani. Dia paksa air mani keluar, dan bukan lelaki saja tuan-tuan dan puan-puan, perempuan pun sama juga. Dia pun beronani macam mana? Wallahu a'lam. Ya. Ada yang dia ambil alat, ya. Sebab apa? Kalau kita tengok ni tuan-tuan, ada jual secara online, black market lah. Dia jual apa? Dia jual alat permainan seks. Nampak tak? Lelaki pun perempuan, tapi kebanyakan je perempuan. Kalau lelaki dia cara beronani dia tak perlukan alat, ya. Kalau orang lelaki lagi, ini bukan nak cerita lucah tapi nak cerita realiti. Bak kata orang, kita ni sebagai mak bapak yang dah berkahwin, ada anak, lelaki dan perempuan, ini kita kena pantau. Tak nak berlaku pada anak kita tuan-tuan. Yang jual black market ni tuan-tuan, toy-toy ataupun mainan-mainan yang, ya, pernah saya jumpa ada orang tunjuk, Ustaz, dekat Malaysia ni Ustaz, dekat Facebook, orang Melayu kita jual, ya, satu alat yang bentuk seperti kemaluan lelaki. Lelaki, perempuan beli. Ya. So perempuan beli dan Allahu akbar. Nak cerita ni tuan-tuan, anak dara, ya. Bila ditanya ada gadis lagi ke ada dara, tak ada. Pernah berzina, tak pernah berzina, tapi kenapa tak ada dara? Sebab masa muda tu beronani dengan alat. So bila beronani dengan alat, hilanglah dara tu. Ya. So bila suami rasa pelik pasal isteri kau tak ada dara, habis hilang. Sebab beronani lah, walaupun tak berzina, tapi sebab itu Islam mengharamkan beronani. Tak boleh, jelas. Ya. Bahkan yang beli tu pun isteri orang pun dia juga tuan-tuan. Allahu akbar, jangan main-main. Benda ni dah melanda teruk dalam masyarakat kita. Kita kena apa? Sebab itulah bila ada orang keinginan, dia tak kahwin ataupun
disusahkan proses perkahwinan, maka apa jadi? Penzinaan, beronani, ya. Maka dah sampai dah tahap dah ketagih onani, bila nak berkahwin tu tak ada lagi, dah duk sibuk dengan tu ya. Dan ada orang tu sibuk dengan apa, dengan berzina, tukar-tukar pasangan, ya. Jadi dia kata tak nak, kalau kahwin kita seorang saja, tapi kalau pelacur ni boleh tukar-tukar, boleh ambil ni, boleh Nabi, boleh ambil Cina, Melayu ini. Allahu Akbar. Bukan apa tuan-tuan, ada, ya. Kalau tengok dekat YouTube ni tuan, cari temu ramah orang yang bertaubat, temu ramah yang kaki zina, temu ramah orang yang kaki pelacur ni tuan. Dia tak mahu, tapi muka blur lah, muka blur dia kata. Dah berkahwin masih lagi berzina, cik pelacur. Wah, ni sangat bahaya, sangat bahaya. Jadi inilah tuan-tuan, sebenarnya perkahwinan ini menutup aib ataupun menutup pintu kepincangan dalam kehidupan kita ni sebagai masyarakat, ya. Sebab itu walau dah berkahwin pun kena juga, ya. Suami kena berhias untuk isteri, dan apatah lagi isteri kena berhias untuk suami. Supaya apa? Suami tak cari lain, tak cari luar, dan begitu juga suami kena memastikan bahawa layanan pada isteri kena mantap, kena bagus, ya, kena betul-betul serasi. Kalau tidak, tak adalah isteri terpaksa beli mainan seks untuk puaskan nafsu dia, tak ada macam tu. Ya, kalau ada memahami dan tanggungjawab masing-masing, maka perkara ini tidak berlaku tuan-tuan. Maka perkahwinan ini sebenarnya dia membungkam ataupun menghalang perkara mungkar itu berlaku. Nampak tak? Jadi perkara yang tak baik tak nak berlaku, maka kita ikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia kata begitu juga ditegah ke atas orang yang mudarat padanya memutuskan diri dengan ibadah yang banyak lagi payah. Ya. Jadi ditegah, maksudnya kalau dia tak berkahwin, dia akan beribadah, kerjanya beribadah saja. Bila dia beribadah sampai dia tolak fitrah, sampai dia menepikan kehendak nafsu dia sendiri. Itulah beribadah, tapi pada waktu malam dia beronani, dia tu tak nak berzina, takut macam tu sekali, ya. Yang kadang-kadang tu ialah konon jadi seperti padri itulah. Daripada Sulaiman Helmi, dia kata takut dan risau tengok remaja sekarang, ustaz. Betul. Depan-depan orang tua pun bercakap benda yang tak elok. Itu yang kita nampak. Yang tak nampak, mereka berada dalam bilik mereka, apa mereka buat kita tak tahu. Allahu Akbar. Takut, ya. Dan anak kita ni pegang handset, dia tengok handset tu dalam bilik, apa dia tengok tak tahu. Dia tengok benda baik tak apa, dia tengok video porno ke, dia tengok orang joget sana joget sini, kita tak tahu. Sebab tu kita tengok dekat Instagram, banyak anak-anak gadis, anak-anak muda yang berTikTok, bapak tak tahu pun. Nampak tak? So kita kena pantau, tuan-tuan. Kena pantau, kita kena pastikan bahawa benda ni jangan sampai merosakkan anak-anak kita. Ya, merosakkan anak-anak kita, tuan-tuan. Maka agamalah jalan penyelesaian yang terbaik. Ya, maka kita tahu daripada segi sudut ilmu psikologinya juga, kita kena pastikan bahawa penjagaan itu rapi melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi begitu juga ditegah ke atas orang yang mudarat padanya memutuskan diri dengan ibadah, memutuskan diri pada perkahwinan itu dengan ibadah. Banyak beribadah sampai penat, banyak beribadah sampai hilang mudarat pada kesihatan dia, ya. Banyak beribadah sampai tak kahwin sehingga menyebabkan dia melakukan perbuatan mungkar yang lain. Itu yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Maka kata Imam Nawawi lagi, ada pun kata Syekh Al-Marbawi kata, ada pun orang yang berpaling dirinya daripada syahwat dan kesedapannya dengan tiada mudarat dirinya dan tiada luput kemustahakannya bagi isterinya dan lainnya, maka iaitu berfadilat tiada tegah daripadanya, bahkan disuruh dengannya, ya. Baik, kalau orang ni yang mana dia kata dia boleh berpaling diri daripada kesedapan seks, ya. Dia kalau tak berkahwin pun tak adalah sampai dia nak berzina, tak ada. Ataupun dia tu tidak berkahwin tetapi dia tak ada sampai nak beronani, tidak. Ataupun dia tidak berkahwin tapi tak adalah sampai dia nak layan video lucah, tak ada. Ataupun dia tidak berkahwin, tak adalah sampai galak mata tengok perempuan tu, tak ada. Jadi ini ditujukan bukan lelaki saja, perempuan pun sama juga. Perempuan kadar yang tengok video lucah pun ramai, tuan-tuan. Ya, boleh tanya dekat SKMM, ramai. Ya, bukan sedikit, tuan-tuan, banyak. Ya, tapi kita doakan supaya mereka dapat hidayah, mereka tinggalkan perkara-perkara macam itulah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang macam ni tak wajib. Dan orang macam ni
tak termasuk dalam tegahan yang Nabi SAW cakapkan. Bahkan kalau dia berkahwin tidaklah menjadi dosa. Kalau tidak berkahwin tidaklah berdosa. Pasal apa? Dia tak berkahwin, tak berzina. Dia tak berkahwin, tidak beronani. Tak berkahwin, tak adalah sampai layan video porno. Tak adalah galak tengok perempuan. Tak adalah duk mengintai sana sini. Tidak. Dia relax, ya, tak ada berlaku. Bahkan hidup macam biasa. Orang macam ni tidak termasuk dalam tegahan hadis Nabi SAW. Ya. Baik, orang macam ni ulama ramai. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala meninggal dunia lebih kurang dalam usianya 45 tahun. Ya. Dia tak pernah berkahwin. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi dan Ibn Taymiyah rahimahumullahu ta'ala tak pernah berkahwin. Ini dua ulama yang terkenal. Ya. Pasal apa? Imam Nawawi dan Imam Ibn Taymiyah ni tak pernah rasa nak kahwin. Pasal apa? Sibuk menuntut ilmu. Terlalu sibuk menuntut ilmu, duk mengarang kitab, asyik berbakti pada masyarakat, yang mana keluar kitab bermacam-macam kitab. Sehingga kan tak ada rasa nak berkahwin. Dia bercinta dengan ilmu, bercinta dengan ibadah dan sebagainya. Tidaklah sampai dia memaksa dirinya, ya, untuk tidak berkahwin, berlawan. Sehingga kan bila dia buat kitab, dia menulis kitab, sampai dia tak terasa, tak ada bersyahwat. Nampak tak? Orang macam ni tidak termasuk di dalam tegahan ataupun larangan mereka yang meninggalkan perkahwinan. Ya, jadi sebab itulah bila kita baca hadis Nabi SAW, kita tak boleh faham secara literal. Ya, dalam hadis Nabi kata, naha Rasulullah SAW ani tabattul. Nabi melarang kita daripada meninggalkan perkahwinan. Oh, orang tak berkahwin. Apa pasal pakcik kamu tak kahwin? Ya, tak boleh. Kita tanya dulu, pakcik kenapa tak kahwin? Pakcik tak ada rasa nak kahwin. Pakcik pun tak ada berzina, tak ada apa. Jadi, jangan kita judge orang yang melakukan sebegitu, dia ni meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Sebab dia melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Tak semestinya. Maka hukum ini perlu didetailkan. Telah didetailkan oleh para ulama, ya. Seperti mana disebutkan, kalaulah menyebabkan dia ni boleh dia ada keinginan nak berkahwin, ingin nak berkahwin dan ada mampu untuk belanja kahwin tapi tak nak berkahwin, maka di sini ini termasuk dalam larangan Nabi SAW. Dia melanggar perintah Nabi. Tapi kalau macam Imam Nawawi, Imam Ibn Taymiyah, tak ada masalah, no problem. Tak adalah kita kata sampai macam tu sekali. Ya betul? Ya. Sebab apa? Ada kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala. Dia kata al-ulama'ul uzab. Al-ulama'ul uzab. Ya, ulama-ulama yang bujang. Dia kumpulkan riwayat-riwayat ulama-ulama senarai-senarai ulama yang hidup bujang, yang tidak pernah berkahwin. Pasal apa? Hidup sibuk dengan menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Ya, menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, menulis buku, kitab, sibuk duk tulis. Membaca buku, sibuk dengan ibadah sehingga tak teringat nak kahwin. Duk bercinta dengan buku, duk bercinta dengan ilmu sampai tahap tak ada nak berzina, tak ada nak beronani, tak ada duk galak. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kerjanya apa? Kerja pergi kelas, lepas tu balik baca buku. Ya, sampailah umur 40 tahun. Pergi surau masjid berjemaah, ceramah, balik, tulis buku kitab penuh. Sampai anak muridnya, Al-Imam Ibn Al-Attar rahimahullahu ta'ala, anak murid ni paling kanan sekali. Bila nak datang ziarah rumah Imam Nawawi, dia kata buku penuh. Sampai nak duduk, dia kata tak ada tempat nak duduk. Maka dia kata dia alihkan buku, okey kamu duduk situ. Kata ada pun penting, kalau tak ada penting aku nak tulis buku ni. Masa dia sangat berharga bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita lihatkan tentang perkara ini, bahawa perlulah kita nyatakan tentang bab perkahwinan ini, satu benda yang penting iaitu membina masyarakat yang begitu baik, ya. Dan begitu juga boleh jadi perkahwinan itu jadi makruh. Contohnya ada keinginan, ya, tetapi perbelanjaan tak ada, memudaratkan. Kalau dia berkahwin, anak bini tak boleh nak bagi makan, ya. Jadi hukum di sini makruh berkahwin. Dia kena cari kemampuan untuk menanggung. Maka bila ada kemampuan untuk menanggung bagi nafkah, baru dia boleh kahwin. Hukumnya sunat. Dan begitu juga hukum perkahwinan boleh jadi haram. Bila jadi haram,
Kalaulah menyebabkan perkahwinan itu dia memudaratkan, kalau berkahwin menyebabkan isteri itu terseksa ataupun dia kena pukul ataupun dia berkahwin pasal nak balas dendam. Ya, ada orang dia balas dendam, kata aku nak berkahwin, aku nak balas dendam pada perempuan. Ya, gila. Yang disebabkan dia ni putus cinta, kisah lama dia, historical story, yang mana dia pernah putus cinta sebanyak 2 kali. So once dia dapat perempuan yang ketiga dia kahwin, dia balas dendam pada perempuan tu. Gila ke apa ni? Gila jenis apa nama dia? Gila jenis yang mana perempuan tu tak bersalah. Kalau nak balas dendam pun yang bekas kekasih lah. Ada. Betul? Dia macam balas dendam. Ada yang memang dia kahwin dengan perempuan ni sebab dia dendam masa zaman sekolah dulu. Perempuan tu mungkin ada kutuk dia, ada hina dia, ada malukan dia. Dia berazam, aku nak tackle dia. Bila once jadi isteri, dia nak seksa. Orang macam ni haram berkahwin. Tidak boleh berkahwin. Pasal apa? Boleh menganiaya pada orang lain. Pasal apa? Islam mengajar perkahwinan itu adalah satu benteng untuk membina kebahagiaan, bukan untuk menyeksakan. Maka kalau perkahwinan itu menyebabkan orang lain terseksa, maka jelas itu ditegah oleh Islam. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita baca satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hatim Al-Muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu illa an taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Ya. Baik, qalu ya Rasulullah wa in kana fi qala idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu 3 marratin. Ya. Hadis hasanun gharib. Ya. Baik, hadis Nabi sebutkan daripada Abu Hatim Al-Muzani berkata bahawa Nabi SAW bersabda, apabila datang kepada kamu seorang yang kamu redha, yang kamu suka agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Iaitu nikahkan dengan anak perempuan kamu. Melainkan kalau kamu tidak melakukannya, maka dia akan jadi fitnah di dunia ini dan kerosakan. Fitnah ke atas muka bumi Allah dan kerosakan di muka bumi Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana fihi, walaupun di dalamnya pada lelaki itu kamu tak suka. Ya, yang kamu tak suka mungkin muka tak handsome ke apa kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau datang sesiapa yang kamu suka agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Nabi sebut 3 kali. Nampak tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam hadis ini kepentingan kita kahwinkan, ya, untuk anak perempuan kita ataupun cari pasangan kita yang beragama. Ya, sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, tunkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi kerana 4 perkara. Biasanya manusia dia berkahwin dengan wanita itu ada beberapa sebab. Nabi kata kebiasaannya 4 perkara ini yang manusia berkahwin dengan perempuan. Apa kan? Li jamaliha. Ada orang berkahwin pasal dia cantik, bukan pasal duit pun. Muka cantik macam artis nak kahwin dengan dia. Lima liha, pasal dia kaya. Tak cantik pun tak apa, yang penting kaya, senang hidup aku. Ya, tak payah susah-susah nak bayar bulanan kereta, beli cash terus. Nak kahwin perempuan kaya, tak payah beli rumah dah ada dah. Ada macam tu. Ya, wali hasabiha, disebabkan keturunannya. Kahwin dengan anak datuk ni, anak dengan jutawan, famous aku. Betul? Muka Allah, muka taklah cantik, mana dah lah kulit gelap. Ada orang tak suka gelap, ada orang suka gelap. Dia tengok ada Mak Saleh kahwin dengan African America, ada orang dia subjektif, ya. Ada yang kulit gelap cantik juga, tapi kata muka tak adalah cantik, muka Allah Akbar macam ni, ya. Tapi sebab dia keturunan yang terkenal, bila dia kahwin tu grand, dia punya majlis perkahwinan tu satu hotel tu dia tempah. Ada orang macam tu. Nabi kata ini 4 perkara yang biasa orang pilih, kebiasaannya, ya. Ada. Tapi Nabi kata terbaik fadhfar bidzatiddin taribat siadak, pilihlah daripada faktor agama. Sama ada suami, lelaki nak cari bakal isteri, cari agama dia, bukan hanya kecantikan. Dia tolak tepi dulu, agama dulu, ya. Cantik, harta, keturunan itu bonus. Itu bonus, ya. Tapi yang penting agama. Nampak? Begitu juga kalau perempuan nak terima pinangan seorang lelaki, tengok dulu akhlak dia macam mana, ibadah dia macam mana. Kaya belakang cerita,
Tak cukup kaya tak apa. Yang penting ada kerja boleh bayar nafkah. Alhamdulillah. Nampak? Sebab itu Nabi SAW kata, kalau kamu nampak sesiapa yang kamu redha agama dia, redha akhlaknya, nikahkan anak kamu cepat-cepat. Jangan kamu tunggu-tunggu lagi. Dan sahabat tanya, wahai Rasulullah, adakah kalaulah lelaki itu ada yang kita tak suka kat dia? Tak suka apa? Mungkin sebab dia pendek, ataupun dia tak handsome. Nabi kata, tak sukalah, anak aku dah cantik, nak kahwin dengan lelaki tak handsome. Nabi kata, tidak. Kahwinkan kalau akhlaknya baik. Kalau akhlaknya baik, biar tak handsome, biar pendek, tapi sebab akhlaknya baik, nikahkan. Kalau kamu tak kahwinkan dia disebabkan dia akhlak tak ada, ya, disebabkan kamu tak ada akhlak pun tak apa, janji handsome, Nabi kata akan berlaku kerosakan dan kemusnahan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Bayangkan perempuan kahwin dengan lelaki tak ada agama, lalas dia pun tak ada agama. Ya, dia asal sembahyang okey agamanya, bila berkahwin dengan lelaki yang tak ada agama, tak sembahyang, tak ikut syariat, jadi dengan isteri-isterinya sekali akan ikut sekali. Tuan-tuan, pernah berlaku depan mata saya, tuan-tuan. Isteri saya tunjuk kawan dia, satu sekolah lah. Isteri saya ada beberapa sekolah, kawan sekolah dia, tuan-tuan. Minta maaf cakap. Ya. Dia ada kawan dia, masa dekat sekolah, dekat universiti. Dekat universiti tu dia kata senior dia punyalah pakai tudung, ya. Tapi berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak ada agama. Last dia jumpa dekat Facebook, kakak senior dia dekat universiti, tuan-tuan, dah buka tudung dah. Nampak tak? Kesan dengan suami, tuan-tuan. Inilah kerosakan di muka bumi. Bukan saja mempengaruhi pada isteri tu, anak-anak pun macam tu. So anak-anak tu akan menyebarkan ideologi bapa dia, mak dia yang tidak beragama. So begitu juga dia kahwin pun tersebarlah masyarakat yang tak kenal agama. Itu yang disebutkan Nabi SAW, fitnah fil ardi wa fasadun. Nampak tak? Nah, inilah rentetan tu asalnya dia beribadat tapi kahwin dengan lelaki tak beragama, dengan isteri tak beragama, anak tak beragama, anak tu berkahwin, perempuan tak beragama dan melahirkan cucu cicit yang tidak beragama. Itu disebutkan fitnah dan fasad. Nah, sebab itulah pentingnya agama. Pasal apa? Memilih pasangan beragama, dia akan membina masyarakat Rabbani. Masyarakat betul-betul mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situlah kalau kita lihat pentingnya kita beragama ini. Pasal apa? Ia adalah punca kebaikan dan keberkatan rumah tangga itu, kebahagiaan daripada agama. Walaupun orang tak beragama ni nampak macam happy, tapi hakikatnya keberkatan tu tak ada. Ya, keberkatan tu tak ada. Maka Allah tarik keberkatan tu. Tak ada keberkatan, wallahu alam. Orang yang rasa tahu macam mana. Tapi orang yang dulu yang tidak beragama, bila keluarga sudah kembali pada Islam, dia rasa lain macam. Berkat dia punya happy tu lain macam. Nampak tak? Ya. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kita sebutkan tentang bagaimana seseorang itu perlu kita titik beratkan tentang agama. Tapi ciri-ciri lain kita ambil juga. Ada orang kata, ustaz, ya, ada orang lelaki itu akhlak bagus tapi malas bekerja. Tak boleh juga, ya. Ya, sebab itu Nabi kata man istata'a minkumul ba'ah, ya. Sebab apa? Ada seorang perempuan, dia kerja eksekutif kanan. Eksekutif kanan ni pangkat besar, dia gaji 5,000, tuan-tuan. Eksekutif kanan besar lah pangkat. Sikit lagi nak jadi manager. Dia kata bapa dia paksa kahwin dengan lelaki yang buat usaha dakwah. Saya tak nak sebut dulu, nanti sensitif pula. Ya, kalau sebutkan usaha dakwah ni, ramai yang bekerja profesional, yang memang ada duit buat usaha dakwah, keluar 3-4 hari, tapi ada segelintir, ya, memang dia bagus buat agama tapi tak ada kerja tetap. So bapa dia nak paksa dia kahwin dengan lelaki tu. Lelaki dia kata dia bukan tak suka lelaki tu baik, beragama, bukan dia benci pakai jubah, tak ada, dia bukan jemi berjangkut, dia suka, tapi lelaki tu tak ada kerja tetap. Macam mana nak tanggung dia? Nampak tak? Dia kata, boleh ke bapa saya memaksa saya kahwin? Ya. Dalam mazhab Syafi'i, bapa ada kuasa ijbar, boleh paksa anak gadis dia berkahwin dengan lelaki yang disuka. Walaupun anak perempuan tak redha, dia paksa. Tapi kena ada 3 syarat. Ya, kalau ada 3 benda ni, bapa tak boleh nak paksa. Pertama, tidak ada krisis pergaduhan antara bapa dengan anak perempuannya. Tak ada sejarah bergaduh. Baik asalnya. Ya. Kedua, lelaki itu mampu nak bayar nafkah, nak bayar mahar awal. Dan ketiga, bapa itu kalau dia pilih bakal suami anak perempuan yang tak sekufu, maka kalau 3-3 ni salah satunya berlaku, bapa tak ada kuasa paksa. Macam ni lah. Macam ni kan, macam perempuan tu bekerjaya, duit banyak, kaya, duit banyak.
nak kahwinkan dengan lelaki yang bukan nak hina tidak ya. Ya bukan nak hina orang miskin tidak, tapi kafaah. Pasal apa? Takut nanti dia kahwinkan lelaki kaya, perempuan kaya kahwin dengan lelaki miskin dipaksa. Takut nanti dia hina suami dia. Apalah abang miskin, kurang ajar. Sebab itu Islam sangat menitik keberatan kufur. Tapi kalau si isteri tu, perempuan tu redha, tak apalah awak miskin kahwin dengan saya, tak apa, tak ada masalah. Tapi tak redha, dipaksa juga, nanti jadi apa? Jadi apa? Boleh bergaduh. Nanti boleh jadi apa? Bercerai-berai, boleh jadi menghina pada suami. Awak adalah miskin, gaji kecil, kerja tetap tak ada. Tak nak. Sedangkan Islam itu mendidik supaya isteri menghormati suami. Nampak tak? Dari segi ni. Maka saya kata dalam hal ini bapa cik tak layak untuk paksa cik kahwin dengan lelaki itu. Pasal apa? Cik dengan lelaki tak sekufur. Ya. Kalau katakanlah bapa cik ni paksa kahwin dengan seorang manager ataupun standing eksekutif, gaji lebih kurang, itu tak apa, dia boleh paksa. Tapi lelaki ni tak sekufur. Yalah, itulah kita kata dalam hidup berkahwinan ni tak pandang daripada satu perspektif saja. Ya. Ada orang sembahyang bagus, ibadah bagus, tapi panas bagan, duk lempar sana lempar sini. Ada juga wanita lelaki yang memang dia ni akhlak baik, sembahyang dan sebagainya, malas kerja ada. Ya, tak nak usaha lebih dan sebagainya. Dan ada yang jenis ibadah bagus, ini bagus, tapi jenis kedekut. Ada juga. So perkahwinan bukan mudah saja. Yang ini Nabi sebut satu aspek. Dan aspek lagi, kemampuan untuk menampung juga kita kena pandang. So bukan saja ambil tepi jalan, asal dia baik saja, cium tangan bapa mertua, cium tangan kita, akhlak bagus tak ya? Kena tengok. Agama tu bukan kata akhlak tu apakah bapa cik tidak, tapi tanggungjawab kena ada. Ya, jadi tak bolehlah kalau kita nak kahwin dengan anak perempuan kita cukup akhlak saja, kerja tak ada. Tak ada kemampuan untuk menanggung. Tak boleh juga. Kena ada yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang lain. Bukan ini saja. Ini salah satu. Ini akhlak. Ciri-ciri kehidupan, penghayatan agama. Ya, tanggungjawab, kerja, nafkah macam mana, usaha kerja. Tak besar tak apa, yang penting bolehlah dapat tanggung. Tak dapat beli rumah, sewa pun jadilah. Okey, nampak tak? Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu sajalah yang dapat kita bincangkan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan barakah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu pada minggu hadapan untuk kita bincangkan lagi hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-22. Ya. Baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan, kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la marida illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kerana sudi mendengar ceramah saya pada malam ini. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.